Dan difahamkan di sini juga ada berlaku ataupun permohonan untuk semakan oleh pihak Najib Tun Razak. Mungkin saya sendiri dan juga para penonton ingin tahu daripada Tuan Hanif, ramai juga mengatakan apa itu semakan, apa semakan kehakiman ke? Kalau semakan kehakiman kita sudah pun bincangkan sebelum ini, semakan baginya begitu-begitu bentuknya. Semakannya bagaimana setelah apa yang berlaku, apa yang dinamakan dengan semakan yang dimaksudkan dengan tajuk ini Tuan Hanif dalam konteks Najib Tun Razak setelah dijatuhkan hukuman kekal bersalah oleh Mahkamah Persekutuan. Silakan Tuan Hanif. Ya, terima kasih Saudara Zawazi. Sebelum saya menjawab soalan khusus tadi, saya teringat balik apabila kita mulakan siri pertama. Ya. Pada masa itu Najib Razak dituduh di mahkamah pertuduhan jenayah dalam sistem kehakiman jenayah. Dan sepanjang tempoh sehingga ke siri 99, keseluruhan proses kehakiman jenayah Najib Razak SRC sudah tamat. Baik. 1 hingga 99 sudah tamat. Pada 23 Ogos 2022, proses sistem kehakiman jenayah SRC sudah tamat. Apa yang bersabit atau berkaitan dengan semakan ni adalah satu proses yang di luar daripada sistem kehakiman jenayah. Baik. Itu rakyat kena faham. Sebab rakyat ramai tertanya-tanya. Dulu dikatakan lepas bicara ada rayuan tahap pertama dan kemudian tahap kedua. Dikatakan selesai. Tiba-tiba Peguam Najib Razak memfailkan permohonan semakan. Macam mana kalau dah selesai ada permohonan semakan? Sebenarnya dari sudut sistem kehakiman jenayah seperti yang dinyatakan tadi sudah tamat. Baik. Apa yang ada ni adalah satu proses yang direservekan, dikekalkan di tangan kesemua mahkamah. Baik. Sama ada mahkamah sivil, mahkamah jenayah, mahkamah perlembagaan, kontrak dan sebagainya. Kalau ada apa-apa ketidakadilan yang jelas, baik, yang melanggar sistem keadilan yang sejati berlaku walaupun sudah tamat rayuan dan sebagainya, barulah semakan datang. Baik. Jadi ini adalah suatu proses yang dirizab, yang dikekalkan hak budi bicara mahkamah. Bidang kuasa sedia ada mahkamah di bawah kaedah 137 Mahkamah Persekutuan. Yakni cuma Mahkamah Persekutuan boleh menyemak keputusannya atas dasar jika ada kecacatan keadilan yang memang jelas melanggar prinsip keadilan sejati. Boleh dicuba oleh sesiapa yang nak dalam kes-kes di Mahkamah Persekutuan. Baik. Tetapi peluang kemenangan atau kejayaan permohonan seperti itu, percayalah, tidak mencapai walau 1% pun. Saya rasa kalau dikira perangkaan mungkin tak sampai 0.1%. Saya pernah nyatakan dalam program kita, saya sendiri pernah membawa beberapa semakan, peguam-peguam lain membawa beberapa semakan, tapi jarang-jarang berjaya sebab tahap kepuasan yang perlu, elemen-elemen yang perlu diyakinkan kepada Mahkamah Persekutuan bukan lagi tentang fakta kes. Baik. Fakta kes SRP tidak akan disentuh dalam semakan, tidak akan didengar pun, tidak akan dihujahkan pun. Undang-undang tentang pecah amanah jenayah, undang-undang tentang amla ataupun salah guna rasuah, itu tidak akan disentuh pun. Baik. Sebab itu dah selesai semasa rayuan. Apa yang disentuh adalah pihak peguam Najib akan cuba menampilkan perkara-perkara yang mereka akan adu sebagai mencacatkan keputusan itu. Apa dia, kita tunggulah. Tapi seperti mana yang kita telah maklumkan, mereka kononnya mengadu bahawa tidak ada keadilan semasa pendengaran perbicaraan Mahkamah Persekutuan kerana tidak ada penangguhan diberi dan tidak ada kesempatan membuat hujah dan sebagainya. Tapi perkara ini apabila disemak akan diteliti oleh mahkamah yang akan duduk nanti untuk melihat sama ada betul atau tidak aduannya, ataupun alasan-alasan yang diberi oleh Mahkamah Persekutuan semasa pendengaran mulai daripada 15 Ogos 2022 sampailah 23 Ogos tu, adakah alasan-alasan itu pada permukaannya tidak ada kecacatan, semuanya telah dijawab. Kalau didapati tiada kecacatan, maka permohonan ditolak. Baik. Jadi itu serahkanlah
kepada mahkamah nanti untuk tentukan. Tapi rakyat, saya harap para penonton yang mendengar atau menonton program ini akan faham, ini bukan soal sama ada keterangan dalam kes asasi cukup tak cukup. Baik. Bukan sama ada undang-undang itu telah disalah tafsir atau tidak. Ini bebas daripada isu jenayahnya. Kalau tiada dan walaupun diadu, maka permohonan boleh ditolak. Dan seperti yang saya nyatakan, saya percaya peguam-peguam Najib Razak tidak akan marah kalau saya mengatakan dalam pandangan saya, sebab ini adalah pandangan jujur, pandangan yang disokong oleh perangkaan, disokong oleh elemen elemen-elemen yang perlu dibuktikan, bahawa peluang tidak sampai 1%. Bukan kita nak mendahului mahkamah, tapi itu hakikatnya. So semakan ni tak sama dengan semakan kehakiman. Untuk memperjelaskan lagi, semakan kehakiman ni adalah di mana kalau misal kata ada undang-undang, regulasi-regulasi yang dibuat oleh mana-mana kementerian. Contohnya rokok dikatakan tidak boleh hisap di kawasan yang terdedah, maka perkara itu dicabar. Cabaran itu adalah dalam bentuk semakan kehakiman, judicial review. Apabila parti muda, parti pejuang tidak dijawab permohonan mereka oleh ROS, maka mereka membawa semakan kehakiman untuk meminta mahkamah perintahkan menteri menjawab. So perkara seperti itu adalah semakan kehakiman yang bermula di Mahkamah Tinggi dan boleh sampai ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Tapi semakan sahaja ni adalah di Mahkamah Persekutuan untuk Mahkamah Persekutuan semak keputusan terdahulu dia. Right? Siapa yang menyemak? Hari itu yang mendengar 5 orang hakim. Ya, betul. Tun Tengku Maimun dan 4 lagi yang mendengar. Mereka 5 tidak boleh semak keputusan mereka balik. Semestinya adalah mana-mana hakim lain di Mahkamah Persekutuan, dan kalau tidak ada hakim yang cukup di Mahkamah Persekutuan, boleh dijemput hakim Mahkamah Rayuan untuk duduk, dijemput sebagai hakim Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan semakan. Jumlahnya tidak semestinya kerana 5 yang membuat keputusan maka 5 juga kena semak. Tidak. Tidak ada prinsip undang-undang yang meletakkan 5 cuma boleh disemak oleh 5 atau 7 atau 9. 3 pun boleh semak 5. Ya, itu pun ada keputusan Mahkamah Persekutuan yang menyatakan benda itu. Jadi tidak ada kekhawatiran adakah cukup tak hakim dah 5 dengar. Kalau 13 tolak 5 tinggal 8. Kalau ada 3-4 mendengar kes lain pada seminggu 2 minggu tu, siapa nak dengar semakan? Ada 3 pun cukup. Kalau tak cukup pun boleh jemput hakim Mahkamah Rayuan untuk bersama-sama dengan beberapa hakim Mahkamah Persekutuan dengar. Itu kita serah kepada budi bicara Mahkamah Persekutuan tentukan. Tapi yang pasti Tun Tengku Maimun dan yang lain tidak boleh menyemak keputusan. Termasuk Mahkamah Rayuan sebelum ini. Termasuk hakim-hakim semula. Ya, seadilnya tidak termasuk wajar. tidak. Sebab ini adalah berkaitan dengan keputusan yang berasal daripada mahkamah mereka. Jadi ketiga-tiga hakim Mahkamah Rayuan tidak boleh dijemput. Yang saya mengatakan dijemput pun bukan satu kemestian. Kerana jika tidak cukup jumlah lepas ditolak 5, mungkin ada 2 orang saja, mungkin ada yang tak sihat, ada yang mempunyai tugasan yang telah ditajualkan, maka dalam keadaan tu bolehlah jemput seorang lagi. Tapi seorang tu tidaklah boleh daripada 3 yang telah mendengar, sama ada Yang Arif Karim Jalil, Wazir Alam ataupun Hazan Amihan. Sebab dia berkaitan dengan keputusan yang berasal dari sini. Betul. So itulah secara ringkas semakan. Tapi proses ini memandangkan proses yang wujud di dalam sistem kehakiman. Maka kita perlu menghormati hak mana-mana pihak untuk cuba mengguna pakai proses ini, walaupun peluangnya terlampau tipis. Dan kita tidak boleh semata-mata kerana permohonan itu dibuat maka kita mengatakan bahawa ini adalah untuk melengah-lengahkan. Nak lengah-lengah apa lagi? Najib sudah pun dihukum dan sudah pun kita ketahui berada di penjara menjalani hukuman dia. Jadi ini bukan soal melengah-lengahkan, ini adalah soal untuk cuba melaksanakan apa yang mereka percaya hak mereka. Biar mahkamah tentukan. Saya yakin pihak pendakwa raya pun akan memfailkan affidavit untuk mengatakan kenapa pihak Peguam Najib Razak atau Najib Razak tidak mencapai elemen-elemen yang perlu untuk mahkamah mendengar pun dan ditolak di peringkat awal. Biarlah mahkamah tetapkan. Setakat pada hari ini saya percaya belum ditetapkan tarikh pendengaran, walaupun difahamkan melalui
surat atau kenyataan oleh Speaker Dewan Rakyat yang membuat kenyataan pada 8 hari bulan September. Dia mengesahkan pada 7 hari bulan September dia dimaklumkan oleh Peguam Najib Razak bahawa semakan telah difailkan pada 5 hari bulan September, iaitu dalam tempoh 14 hari selepas keputusan 23 Ogos, yakni sebelum 6 September. So itu adalah proses yang pertama. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, kalau kita mengikut